pakai speaker dalam. Speaker azan tu tutup. Tutup bawah. Tutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallima taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita masuk bab yang ke-13. Bab yang ke-13 ini adalah suatu babun ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang saif, ini pedang yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata pengarang kitab ini, Kutubul Akhtab, Syekhul Hadis Hadrat Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih. Kata beliau, ulama telah menjelaskan bab ini bab pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah disusun selepas bab cincin, kerana tertib ataupun aturan yang berhubung dengan pemerintahan, iaitu pertama, hendaklah diutus surat menyeru raja-raja kepada Islam. Jika mereka terima Islam, mereka akan mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Jika tidak, mereka perlu membuat keputusan sesama mereka dengan saif, yakni pedang. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa bilah pedang. Setiap satu mempunyai nama yang tertentu. Misalnya, yang pertama Ma'thur, ini pedang yang dipusakai dari bapanya, ini Abdullah. Yang kedua, pedang Qadib. Yang kedua, Qadib. Yang ketiga, Qil'i. Yang keempat, Tabar. Yang kelima, Zulfiqar. Dan yang lain-lainnya. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih telah mengeluarkan 4 buah hadis untuk menerangkan tentang saif, yakni pedangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam muqaddimah bab ni Maulana Zakaria rahmatullah alaih memberi keterangan mengenai susunan kenapa Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih menyusun bab pedang selepas selesai bab cincin. Datang cincin dulu, cerita pasal cincin dulu, susunan dia. Kemudian baru cerita pedang. Sebab apa? Sebab kata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, sebab dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang pertama Nabi dakwah di Mekah, Nabi tak pakai surat. Peringkat awal tu Nabi tak pakai surat. Dakwah mula-mula di kalangan musyrikin Mekah. Nabi dakwah mereka, Nabi mendatangi mereka, Nabi jumpa mereka depan-depan. Nabi mendatangi setiap kabilah. Nabi jumpa Abu Lahab, Nabi jumpa Abu Jahal, Nabi jumpa Umayyah bin Khalaf, Nabi jumpa Abu Bakar, Umar, Uthman. Nabi jumpa setiap orang. Nabi dakwah mereka kepada Islam. Dalam Nabi dakwah mereka secara kalam, secara bercakap, berhadapan dengan mereka, Nabi juga mendakwahkan pembesar-pembesar
ataupun raja-raja yang memiliki kerajaan di sekeliling Mekah Al-Mukarramah ni. Raja-raja yang memegang kuasa pemerintahan Kaisar wal Kisra, Rom dan Parsi. Kerajaan Herakulis, Mukaukis. Jadi bagi raja-raja ni, Nabi dakwah mereka permulaan Nabi hantar surat. Jadi bila surat yang nak dihantar melalui keterangan bab sebelum ni diterangkan bahawa sahabat telah mensyorkan kepada Nabi surat yang nak dihantar kepada raja-raja ni, surat ni kalau tak ada cop mohor, surat ni tidak akan dilayan. Mesti ada cop dia. Jadi disebabkan syur para sahabat, Nabi telah menempah satu cincin yang diperbuat daripada perak, yang di atas cincin itu ada ukiran Muhammad Rasul Allah. Dan cincin itu disimpan dalam satu bekas kayu, dan cincin itu dipegang oleh Sayyidina Mu'aiqib radhiyallahu anhu. Dia pegang daripada zaman Abu Bakar, Umar sampai Osman. Cincin tu jatuh dalam kolam Bir Aris, hilang. Jadi dakwah Nabi kepada pemerintah dengan menggunakan surat. Nabi hantar utusan untuk bawa surat. Jadi bagi kerajaan raja ni dia ada tiga pilihan sebenarnya. Dia ada tiga pilihan. Pilihan yang pertama, bila utusan Nabi sampai bawa surat Nabi SAW, ada cop mohor Nabi, surat itu mendakwahkan mereka kepada Islam supaya raja terima Islam. Pasal apa Nabi dakwah raja? Sebab raja ni dia akan jadi ikutan rakyat dia. Jadi biasanya kalau raja tu beriman, seluruh rakyat akan beriman. Jadi raja penting. Jadi dalam mana-mana negara, raja memainkan peranan. Biasa kalau raja tu suka agama, kalau raja tu orang yang suka agama, dia akan pastikan rakyat dia pun terlibat dalam ilmu agama ni. Dia akan pastikan majlis-majlis yang berkaitan dengan menjadikan rakyat ni orang yang berilmu dan beramal saleh. Tapi kalau raja ni satu raja yang suka kepada hiburan, raja suka hiburan, dia akan jadikan negara dia pagi, petang, siang, malam berhibur lah. Jadi raja ni penting. Jadi Nabi dakwah raja ni supaya raja ni beriman. Jadi bila surat telah sampai kepada raja, maka raja itu ada tiga pilihan. Ulama menerangkan pilihan yang pertama, dia beriman. Raja beriman. Raja tunduk kepada surat tu, sedia menerima Islam. Jadi bila dia terima Islam, raja, jawatan raja, harta kekayaan dia, kekuasaan dia masih dalam milik dia. Sahabat tak rampas harta orang, sahabat tak rampas pemerintahan. Itu beza sahabat. Bila sahabat dakwah mereka, kalau raja tu beriman, dia tetap raja. Dia tetap raja, dia tetap duduk di atas singgasana dia, dia tetap memiliki negara dia. Dan dia tunduk kepada Islam. Paling tidak pun dia kena bayar ufti. Tapi biasa ufti pun dia tak bayar. Mana dia telah masuk Islam. Dia dan seluruh rakyat yang masuk Islam. Jadi dia tidak diganggu. Tetapi jika dia tidak mau tunduk kepada Islam, dia ada pilihan yang kedua. Kalau dia tak nak tunduk kepada Islam, dia kata saya tak nak beriman dengan Islam. Jadi dia pilihan yang kedua, dia tak nak beriman. Jadi bila dia tak nak beriman, pilihan dia yang kedua adalah dia akan diminta untuk bayar jizyah, cukai. Jizyah ni macam jizyah, kena bayar cukai, kan? Bayar ufti. Jizyah ke atas orang-orang kafir yang duduk di dalam sebuah wilayah Islam. Maknanya negara itu ditawan tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah. Kerana Islam tawan negara itu,
tapi tak bergaduh, tak berperang, tak bom, tak bunuh. Raja tu masih duduk lagi dalam negara tu, tapi dia bayar jizyah. Orang Islam dibenarkan masuk dalam negara tu. Dakwah boleh berjalan di kalangan rakyat dia tak ganggu. Itu sebab dia bayar jizyah macam bond. Tapi kalau dia kata jizyah pun saya tak mau bayar, Islam pun saya tak mau terima, jizyah pun saya tak mau bayar, maka para sahabat akan memberi tempoh kepada raja ni. Tempoh dalam kitab Hayatus Sahabah, tempoh dia 72 jam, iaitu 3 hari. Akan diberi tempoh 3 hari, 72 jam. Sahabat akan berada di sempadan negara dia. Sahabat akan bagi masa 3 hari. Dalam tempoh 3 hari ni, setiap hari utusan akan dihantar. Sahabat akan hantar utusan hari pertama, tanya macam mana. Esok hari kedua hantar lagi utusan. Sahabat tidak akan masuk negara dia. Sahabat akan berada di border dia, di sepadan negara dia. Dia akan berada di no man's land, satu tanah yang bukan tanah negara tu. Jadi sahabat akan hantar utusan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Lepas 3 hari, genap 72 jam, kalau dia tak mau beriman, sahabat isytihar, qital, perang. Perang lah. Jadi bila perang, maknanya akan berlaku 2 keadaan. Sama ada sahabat syahid atau mereka terbunuh. Kalau sahabat menang, harta mereka akan jadi harta rampasan perang. Harta rampasan perang adalah harta yang paling halal dan paling suci sekali. Lagi suci daripada harta kita pergi cari kerja hari-hari ni. Kita pergi bekerja, halal lah rezeki kita. Tapi dalam kita kerja ni pun kadang-kadang ada tak betul. Kan? Kita kerja, dalam kita pergi kerja ni, pagi-pagi masuk pukul 8, balik pukul 5. Kadang-kadang harta kita kerja setiap bulan pun gaji kita tak betul. Sebab kadang-kadang banyak tuang. Kan? Orang bayar gaji kita penuh, tapi mesti ada kekurangan dalam kita cari harta. Dalam kita berniaga, kadang-kadang kita tipu dalam timbangan. Dalam kita berniaga, kita bohong dalam perbicaraan kita. Jadi banyak keraguan ketika kita mencari rezeki. Tetapi kata para ulama, harta yang paling suci, harta yang paling halal, yang nombor 1 adalah harta rampasan perang. Itu harta yang paling halal. Itu sebab bila sahabat menang, sahabat akan dapat harta rampasan, terdiri daripada emas, perak, barang kemas, dinar dan dirham, termasuk wanita-wanita dan kanak-kanak, termasuk raja dan anak-anak raja. Semua ditawan oleh orang Islam. Jadi akan dikumpulkan. Jadi dia jadi barang tawanan perang. Jadi kemudian harta akan diagih-agihkan. Wanita-wanita menjadi tawanan perang. Dan kalau nak ditebuskan mereka ni, kalau keluarga dia datang, sahabat jual balik, tebus, nak ambil balik anak. Okey, sahabat letak harga. Sahabat letak harga. Bukan sahabat nak anak-anak dia pun, tapi dia harta paling suci, harta tawanan perang. Jadi kalau ada nak ambil anak dia balik, orang ni datang, dia kata, tuan nak perempuan saya. Kita pun tanya, budak perempuan ni siapa pemilik dia? Oh, dia telah diagihkan. Perempuan ni milik Azmi Siap Masjid Rahang. Contohlah, milik Azmi Siap Masjid Rahang. Dia kena pergi jumpa Azmi. Dia kena nego dengan Azmi. Saya nak anak saya balik. Azmi kata boleh. 20,000. 20,000. Bapak dia pun nego lah, 20,000 tak ada, tapi 15 boleh lah. Kalau Azmi kata okey lah, 15 lah, ambil anak kau. Jadi berlakulah jual beli
berlakulah transaksi jual beli harta rampasan perang. Jadi kerajaan yang tumbang tu akan ditawan oleh sahabat. Jadi para ulama mengatakan Nabi SAW diutus menjadi Nabi. Nabi SAW adalah satu susuk tubuh yang Nabi tak suka perang. Ni kena faham betul-betul. Nabi tak suka perang. Nabi bukan satu Nabi yang suka bunuh orang. Nabi memang tak suka perang. Dan Nabi tak suka bunuh orang. Nabi akan cuba elak daripada berperang. Itu sebab kita tengok dalam peperangan Badar, sahabat bukan keluar untuk perang. Uhud pun Nabi tak nak merang. Nabi tidak mau menyerang. Nabi mengambil jalan untuk bertahan. Tunggu orang serang dulu. Jadi kaum muslimin ni bukan saja-saja pergi serang orang, tak ada. Nabi tidak suka menumpahkan darah. Nabi diutuskan rahmatul lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nabi lebih suka untuk sampaikan agama dan dakwahkan Islam kepada seluruh umat tanpa menumpahkan darah. Apa dalilnya? Dalil dalam Hayatus Sahabah. Bila Nabi SAW mengutus Ali ibn Abi Talib. Sebab apa saya kena beritahu tuan-tuan benda ni? Sebab kita masuk bab pedang. Kalau orang tak mengaji bab ni, dia akan keliru, dia akan salah faham. Dia akan ingat Islam ni mesti bunuh. Islam mesti angkat senjata dan bunuh. Jadi kita akan salah tafsir. Ketika Nabi SAW mengutus Sayyidina Ali radhiyallahu an, ketika Nabi utus Ali dalam satu jemaah, Nabi utus Sayyidina Ali jadi amir, utus satu tempat untuk dakwah tempat tu. Sayyidina Ali radhiyallahu an telah bergerak. Sayyidina Ali dah bergerak dah. Tiba-tiba Nabi teringat sesuatu yang Nabi tak sempat sampaikan kepada Ali radhiyallahu. Maka Nabi panggil satu sahabat. Nabi pesan dekat sahabat ni, Nabi sampaikan pesan kepada Ali melalui sahabat ni. Nabi kata, kejar Ali. Ambil kuda ni, kejar Ali. Tapi Nabi kata, jangan kau blok dia. Nabi kata, jangan kejar dan blok dia. Tapi Nabi kata, susurilah dia. Susuli. Jangan pergi potong dia dan apa? Blok dia, Nabi kata. Tak, Nabi kata, kejar dia daripada belakang, tapi impede dia. Sambil tu berjalan dengan dia tu, impede dia. Kemudian sampaikan pesan aku ni, kata Nabi. Nabi kata dengan Ali, antara pesanan dia, Nabi kata, pesan dekat Ali, wahai Ali, kalau kau boleh menggunakan kebijaksanaan kau, kata Nabi, kalau kau boleh menggunakan otak ni, boleh gunakan hikmah kau, kebijaksanaan kau di dalam berdakwah dan menyampaikan dakwah Islam kepada penduduk kaum yang kau nak diutuskan ini. Aku utus kau di satu daerah, satu kampung. Wahai Ali, kalau kau boleh gunakan kepandaian kau, kebijaksanaan kau untuk menyampaikan dakwah Islam kepada penduduk satu-satu kaum, satu-satu daerah itu. Dengan kebijaksanaan kau ni, kalau kau boleh buat sehingga jika mereka dapat masuk Islam tanpa darah mereka ditumpahkan, tanpa anak-anak mereka menjadi yatim, tanpa isteri mereka menjadi janda, dan tanpa harta mereka dirampas, wahai Ali, itu aku lebih sukai, kata Nabi. Aku lebih suka yang tu. Maknanya kau dakwah mereka tanpa perang, tanpa bunuh, tanpa rampas harta orang, tapi kau dakwah mereka bil hikmah, dengan hikmah. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi tak suka Ali keluarkan pedang. Nabi tak suka orang Islam keluarkan cepat keluar pedang. Saif, simpan dulu, kata Nabi. Pedang ni akhir. Pedang ni akhir. Bila dah sampai penghujung dah tak boleh buat apa, dah nego, dah pujuk, dah apa, tapi dia nak bunuh orang Islam. Pada waktu itu, orang Islam mengeluarkan saif dengan niat mempertahankan diri. Itu je. Sama macam polis. Polis bila dia buat serbuan, polis ada SOP dia. Ni rekod ni, saya cakap pasal polis, tapi saya tahu lebih kurang tu lah. Polis bila ada serbuan, dia ada SOP dia. SOP serbuan, dia mesti tahu maklumat yang dia dapat mesti tepat.
Maklumat yang dapat daripada kanan mesti sama yang dapat daripada kiri, mesti sama yang dapat daripada depan, mesti sama daripada maklumat yang dapat daripada belakang. Kalau ada maklumat yang dia dapat tu bertindih, bahaya. Jadi dia kena pastikan maklumat dia tepat. Dan bila dia melakukan serbuan ataupun tangkapan, dia tak boleh tembak dulu. Tetapi jika penjenayah mengeluarkan senjata, kan, nak menembak dia, pada ketika itu dia menembak dengan syarat mempertahankan diri. Itu SOP polis. Sebenarnya SOP sahabat sama daripada awal lah. Jadi pedang orang Islam simpan dulu. Sahabat keluarkan pedang pada peringkat akhir. Jadi bila masuk bab saif ni, kita kena berhati-hati, kan? Kalau kita salah faham, kita dakwah tak buat, apa tak buat, bunuh dulu. Bunuh dulu. Kita kasih mati dulu. Kita kasih bom dulu. Kita kasih bom. Tak apa, mekanisme kafir. Kita masukkan bom dalam bas. Kita masukkan bom dalam bas. Kita kasih letupkan bas tu, biar bergelimpangan semua dalam, laki-laki, anak-anak kecil yang tak tahu apa-apa. Kita dakwah dia pun tak. Islam pun dia tak tahu apa-apa. Tapi kita telah bunuh mereka. Jadi ulama kata kita telah menghantar diri kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita telah bunuh satu jiwa yang dakwah pun belum berjalan atas mereka. Jadi balik kepada pedang saif Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Dalam hadis yang ke-99, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, kata Anas radhiyallahu an, bahawa hulu pedang ataupun tempat pegang pedang tu, pedang yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibuat daripada perak. Jadi kata Anas, pedang Nabi, dia tak sebut pedang apa nama, tapi dia kata pedang yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hulu pedang itu diperbuat daripada perak. Maka hadis ini, di dalam keterangan hadis Imam At-Tirmizi ini, Allama Baijuri rahmatullah alaih menulis tentang pedang Zulfiqar, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa pedang ini semasa peristiwa Futuh Mekah. Masa Futuh Mekah, pembukaan kota Mekah, kata Allama Baijuri rahmatullah alaih, Nabi bawa pedang yang nama dia Zulfiqar. Kemudian berkata Said Ibn al-Abil Hasan Basri rahmatullah alaih, beliau menceritakan hadis ini yang sama berkenaan hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperbuat daripada perak. Said ibni Abil Hasan Basri rahmatullah alaih ialah saudara Hasan Basri rahmatullah alaih. Beliau merupakan seorang tabi'in yang hidup di waktu pertengahan dan pada tahun 100 Hijrah. Dia tabi'in. Said ibn Hasan al-Basri termasuk Hasan Basri rahmatullah alaih. Mereka ini kategori tabi'in. Mereka tidak lihat Nabi, tetapi mereka telah berjumpa dengan Ali radhiyallahu anhu. Mereka jumpa dengan sahabat. Jadi mereka telah mengambil sanad agama ini, mereka telah belajar agama dengan sahabat. Jadi mereka dikenali sebagai tabi'in. Jadi kata Said ibn Abil Hasan Basri, dia mengatakan hulu pedang yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperbuat daripada perak. Kemudian pada hadis yang ke-101, kata Imam At-Tirmizi, datuk kepada Hud pada sebelah ibu, Mazidah bin Malik, menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada hari Futuh Mekah, yakni pada hari pembukaan Mekah, dengan pedang yang ada emas dan perak. Talib, yakni seorang perawi hadis ini berkata, daku bertanya kepada Hud, perak itu di bahagian mana?
Dijawab oleh beliau, perak itu di bahagian hulu pedang. Jadi ketika Futuh Mekah, Nabi bawa satu pedang, yang pada pedang itu ada ukiran. Ada apa? Ada ukiran batu. Pada pedang tu ada dia punya apa? Kalau kita tengok, kalau kita ada peluang tengok barang-barang peninggalan Nabi kan, kadang-kadang dia bawa apa? Pameran. Kadang-kadang pameran ni bukan semuanya original, dia replika kan. Replika. Yang original ni kebanyakannya berada di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Kadang orang tanya macam mana Turki pula boleh simpan khazanah Nabi ini. Sebab dia bergantung kepada era pemerintahan, kuasa pemerintahan dunia Islam. Bila Nabi wafat, barang tu masih ada di Madinah lagi. Zaman Osman, Abu Bakar ada lagi, Umar ada lagi, Osman ada lagi. Masuk zaman Ali, Ali berpindah pemerintahan daripada Madinah, Ali pindah ke Kufah. Ali dibunuh daripada Kufah, kemudian bila Ali terbunuh, pemerintah diserah kepada Hasan. Hasan masih pada waktu itu Hasan ada di Madinah. Kemudian Hasan serahkan kuasa pemerintahan khalifah ni kepada Muawiyah. Muawiyah tak duduk di Mekah, Muawiyah tak duduk di Madinah. Muawiyah pun tak ada di Iraq. Muawiyah berada di Damaskus, di Syria. Muawiyah dia jadi gubernur di Syria. Jadi bila Muawiyah mengambil kuasa pemerintahan, berapa ratus kilometer tu dia tukarkan pusat pemerintahan. Daripada Kufah di Iraq, pindah pusat pemerintahan di Damaskus, Syria. Berapa ratus batu. Cuba tengok peta daripada Kufah ke Damaskus. Jauh. Berminggu-minggu, berbulan perjalanan dia. Sampai ke Damaskus, Syria. Jadi pusat pemerintahan di Damaskus, Syria. Bermulanya Bani Umayyah. Bani Umayyah, dia hidup, dia survive 99 tahun. Dekat-dekat 100 tahun. Khalifah Bani Umayyah ni. Termasuklah Umar bin Abdul Aziz. Dalam tu. Lebih kurang 99 tahun. Habis tumbang Bani Umayyah, pusat pemerintahan berpindah kepada Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah, dia tak suka Syria. Kita dah pegang kuasa, kita tinggalkan Damaskus ni. Kita bawa pemerintahan balik ke Baghdad. Jadi Bani Abbasiyah jadikan Baghdad Putrajaya. Putrajaya tu berpindah tempat daripada Damaskus berpindah ke Baghdad. Jadi kerajaan Bani Abbasiyah berada di Baghdad selama 555 tahun. Dikenali sebagai Khalifah Baghdad. Tu pasal ada satu penyair pujangga, Umar Qayyum. Umar Qayyum dia tulis satu buku atau satu syair 1001 malam. 1001 night. Kan buku tu, cikgu? Sekolah ada baca buku tu dulu kan? 1000 Umar Qayyum 1001 night. 1001 malam. Menceritakan tentang kehidupan khalifah-khalifah di Baghdad ni. Jadi khalifah di Baghdad, termasuklah dalam khalifah-khalifah di Baghdad ni, khalifah yang terkenal, nama dia Harun ar-Rashid. Dalam tu ada Harun ar-Rashid. Jadi khalifah-khalifah di Baghdad merentah dunia Islam selama 555 tahun.
tumbang, runtuh. Bila Allah Subhanahu Wa Taala hantar satu musibah yang paling dahsyat dalam sejarah umat Islam, Allah hantar satu tubuh, satu susuk tubuh manusia yang datang dari satu kawasan pendalaman yang tidak dikenali orang, satu kaum yang kecil, tetapi dia memiliki satu ketua yang cukup digeruni dan digeruni oleh seluruh dunia. Dia mempunyai tahap kekejaman yang luar biasa, kejam yang tahap gaban, iaitu kaum Mongolia, diketuai oleh ketua dia Genghis Khan. Genghis Khan, ataupun nama dia Temujin. Nama dia Temujin. Dia diberi gelaran Genghis Khan. Jadi dia bawa kaum dia, dia serang seluruh dunia Islam, termasuk Baghdad. Baghdad hancur tahun 1200 Masihi, hancur. Jadi bila kerajaan Baghdad runtuh, pada waktu itu tak ada kerajaan Islam, kala tak ada khalifah. Pada waktu itu datanglah puak-puak tentera-tentera simpanan khalifah. Khalifah Baghdad pada waktu itu dia ada pasukan simpanan. Dia kalau dalam tentera ni dia panggil apa? FRU. FRU, Federal Reserve Unit. Khalifah Baghdad ada FRU waktu itu. Majority FRU kerajaan Baghdad dikuasai oleh satu kaum, iaitu bangsa Turki. Bangsa Turk. Akhirnya bangsa Turki ni mengambil alih. Dah tak ada khalifah dah, tak ada tentera, lari. Tentera Baghdad lari, tentera diraja Baghdad lari. Tiba-tiba datang satu bangsa yang bukan Arab, tak ada kena-mengena, bukan Arab. Dia macam tentera British simpan Gurkha. Kita faham kan? Macam tentera British, orang putih simpan Gurkha. Jadi dia simpan tentera Turki ni. Akhirnya tentera Turki lah bangkit dan menyerang kaum Mongolia ni. Kisah tu panjang lah. Dia melibatkan bangsa ada satu bangsa Mamluk. Akhirnya mereka telah berjaya mengusir kerajaan, mengusir Mongolia ni, Genghis Khan, tentera-tentera Mongolia ni, sehingga dia diusir. Kemudian mereka mengambil alih kuasa pemerintahan. Itu sebab bermulanya kerajaan Turki Uthmaniyah. Turki Uthmaniyah, perintah dunia Islam paling lama 666 tahun. Itu paling lama. Jadi ketika dia perintah, Masjidil Haram berlaku renovation, berlaku pembesaran dan sebagainya kan. Kalau hari ni kalau tak tahu dah pecah ke tidak, kalau kita pergi Masjidil Haram, kita akan nampak kubah-kubah putih tu, yang dia batu batu merah tu. Itu semua renovation yang dibuat oleh kerajaan Turki. Jadi Mekah, Madinah pada waktu itu di bawah kekuasaan kerajaan Turki. Dan harta pusaka Nabi SAW diambil alih oleh kerajaan Turki. Itu sebabnya pedang Nabi, rambut Nabi, janggut Nabi, jubah Nabi dan sebagainya tersimpan di Turki sampai hari ini. Sebab apa? Lepas kerajaan Turki tumbang, kita tak ada khilafah. Dunia Islam tak ada kerajaan Islam, tak ada khilafah. Sekarang kita tunggulah. Ni dah tahun dia tumbang 1939 kalau tak silap saya. Tengok tarikh ni. Kerajaan Turki tumbang. Jadi daripada tarikh itu sampai hari ini dunia Islam tak ada khilafah. Jadi tak boleh nak pindah benda tu. Tunggulah sampai satu waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Jadi saya berhenti takat tu dulu tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita akan sambung hadis yang ke-101 ni pada minggu yang akan datang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Zainab Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbana ghafir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.